Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Prof. Mak Yan Dr. Nur Simah dan rakan-rakan sekalian. Saya Nur Idina Iwani mewakili ahli kumpulan saya iaitu Nur Syarimah, Nur Izzah Atirah dan Nurul Atikah. Kami merupakan kumpulan 3 dan tajuk poster kami ialah ketaksaan makna. Kita mulakan dengan leksim. Leksim merupakan unit linguistik yang mempunyai makna. Secara umumnya, leksim terdiri daripada satu perkataan atau leksikal yang mempunyai makna. Tetapi ada juga leksim yang mempunyai lebih daripada satu perkataan dan membawa makna yang sama. Sebagai contoh, ungkapan idiomatik, white lie, bohong sunat. Leksim merupakan entiti linguistik sesuatu sistem bahasa. Ia merujuk kepada frasa atau ayat yang tertakluk pada rumus nahu bahasa tersebut. Kategori nahu atau lebih dikenali sebagai kelas kata menentukan bagaimana satu leksim boleh digunakan dalam sesuatu ayat. Leksim juga merupakan kata dasar yang akan mendasari pelbagai bentuk kata. Sebagai contoh, perkataan lari yang boleh membentuk perkataan berlari, melarikan atau dilarikan. Leksim boleh diteliti melalui 5 faktor utama seperti bentuk bunyi dan ejaan, kategori nahu, ciri nahu, bentuk nahu dan makna leksikal. Seterusnya ialah kekaburan. Kekaburan membawa maksud apabila sesuatu makna yang disampaikan tidak difahami dan membawa kepada kekaburan. Kekaburan dapat dibahagikan kepada 4 jenis iaitu kekaburan rujukan. Kekaburan rujukan ialah makna item leksikal yang jelas tetapi sukar ditentukan sama ada ianya boleh digunakan pada benda tertentu ataupun tidak. Contohnya perkataan hutan dan belukar. Hutan dapat ditafsirkan sebagai kawasan yang ditumbuhi pokok-pokok liar dan mempunyai keluasan yang besar. Meskipun begitu, tidak semua hutan mempunyai kebesaran yang sama. Ada di antaranya yang lebih kecil berbanding belukar. Kekaburan yang kedua ialah ketidakpastian makna sesuatu item atau frasa. Ketidakpastian makna ialah makna item kelihatan kabur dan tidak jelas. Ini menunjukkan sesuatu makna itu dapat ditafsirkan kepada banyak perkara mengikut perspektif dan pemahaman individu yang mendengarnya. Sebagai contoh, ibu menjawab panggilan kerana Ahmad tertekan. Ayat ini boleh membawa pelbagai tafsiran. Ibu menjawab panggilan kerana Ahmad tertekan punat telefon, atau ibu menjawab panggilan kerana Ahmad memerlukan nasihat ibunya dek kerana tekanan perasaan. Kekaburan yang ketiga ialah kekurangan penentuan makna sesuatu item. Makna yang diberikan jelas pada dasarnya namun bersifat umum dan tidak spesifik. Misalnya, baju raya keluarga kita tahun ini warna biru, kata ibu kepada ahli keluarga yang lain. Warna biru yang diberikan dalam ayat bersifat umum, sedangkan yang kita tahu warna biru dapat dipecahkan kepada beberapa jenis seperti biru muda, biru gelap, biru diraja atau biru terang. Kata adjektif biru itu sudah jelas, namun tidak pasti penutur menentukan jenis biru yang mana yang harus dipakai. Kekaburan yang keempat ialah pertentangan pada penentuan makna item. Makna yang diberikan berkait dengan pernyataan atau mempunyai tafsiran yang berbeza. Sebagai contoh, permainan ini sesuai digunakan untuk kanak-kanak atau bayi. Berdasarkan ayat itu, permainan sesuai digunakan oleh kanak-kanak dan bayi, tetapi pernyataan tersebut tidak memberi penentuan dari lingkungan umur berapakah bagi kanak-kanak dan bayi tersebut. Jenis ketaksaan leksikal pertama ialah homonim. Dua leksim akan dilabelkan sebagai homonim jika ia mempunyai makna yang berbeza tetapi berkongsi sifat. Sebagai contoh perkataan haus, ayat yang pertama ialah adik membeli air kelapa kerana haus. Haus di sini menerangkan tentang tekak yang kering. Ayat yang kedua ialah tapak kasut itu sudah haus. Haus menunjukkan kekurangan besarnya atau ketebalan kasut itu kerana sentiasa digosok. Kedua-dua aktiviti ini dilabel sebagai homonim mutlak kerana berkongsi sifat seperti nahu, bentuk bunyi dan ejaan. Yang kedua ialah homofon. Dua leksim yang mempunyai ejaan dan makna yang berbeza tetapi bentuk bunyi yang sama dikenali sebagai homofon. Sebagai contoh, sun, see dan right. Yang ketiga ialah homograf. Sekumpulan leksim mempunyai ejaan yang sama tetapi mempunyai makna yang berbeza. Kadang-kala boleh jadi ejaan dan bunyi yang sama tetapi membawa makna dalam konteks yang berlainan. Sebagai contoh, perang versus perang. Perang yang membawa maksud warna keperangan dan perang yang membawa maksud peperangan. Semak versus semak. Semak yang pertama membawa maksud menyemak sesuatu seperti menyemak soalan peperiksaan atau menyemak barang, dan semak yang kedua merupakan kawasan atau tempat yang ditinggalkan iaitu semak samun. Yang keempat ialah polisemi. Sesuatu leksim itu dikenali sebagai polisemi apabila terdapat dua atau lebih makna yang berkaitan. Disebabkan aspek ekonomi dalam bahasa, tiada istilah baru yang dicipta bagi sesuatu objek atau aktiviti tetapi menggunakan istilah sedia ada pada objek atau aktiviti yang baru. Oleh itu, pengguna bahasa didedahkan kepada sesuatu yang telah biasa. Sebagai contoh, perkataan bekas
Ayat yang pertama ialah simpan kek dalam bekas kedap udara, di mana bekas merujuk kepada benda untuk menyimpan sesuatu. Ayat yang kedua ialah parut ini bekas gigitan kucing, di mana bekas merujuk kepada kesan yang ditinggalkan oleh sesuatu. Ayat yang ketiga ialah bapanya bekas anggota polis, di mana bekas merujuk kepada pernah menjadi sesuatu sebelumnya. Jelas kesemua leksim ini mempunyai makna mengikut konteks ayat. Ketaksaan yang seterusnya ialah ketaksaan komposisi. Ketaksaan ini berlaku di tahap ayat apabila ayat mengandungi leksim yang taksa. Ketaksaan komposisi terbagi kepada dua, iaitu ketaksaan leksikal dan ketaksaan sintaksis. Ketaksaan leksikal berlaku apabila adanya dua atau sebanyak mungkin makna melalui satu perkataan. Contoh, I saw her duck. Interpretasi 1, membawa masuk gadis itu seorang yang pengecut atau takut. Interpretasi 2, dia melihat itik kepunyaan wanita itu. Ketaksaan sintaksis pula berlaku apabila adanya dua atau seberapa banyak makna yang boleh ditafsirkan melalui satu ayat atau rangkaian perkataan. Contoh, the chicken is ready to eat. Interpretasi 1, ayat itu telah sedia untuk dimakan. Interpretasi 2, ayam itu telah bersedia untuk makan. Ketaksaan yang seterusnya ialah ketaksaan kontekstual. Sesuatu ayat akan bawa makna jika ia memenuhi beberapa syarat, iaitu tidak boleh bertentangan dengan diri sendiri dan mesti relevan dalam konteks ayat yang diberikan. Sebagai contoh, saya tak perlukan kereta awak. Berdasarkan ayat itu, pendengar atau pembaca tidak tahu siapa yang dimaksudkan dengan saya dan awak. Nyahtasaan. Nyahtasaan atau dalam bahasa Inggerisnya disambiguation membawa maksud proses mengenal pasti makna sesuatu perkataan yang digunakan dalam konteks atau ayat yang dituturkan oleh penutur. Contoh ayat, Johnny wrote a letter, di mana pendengar atau penutur tidak pasti sama ada Johnny menulis surat atau menulis huruf alfabet. Seterusnya ialah perubahan makna. Perubahan makna berlaku apabila makna tidak diurus atau ditampung oleh penutur bahasa. Perubahan makna boleh dibahagi kepada dua, iaitu perubahan metonimi. Metonimi membawa maksud leksim yang merujuk kepada sesuatu entiti. Sebagai contoh, the university. The university boleh merujuk kepada kampus atau institusi atau kos. Yang kedua ialah perubahan metafora. Peralihan metafora ialah peralihan makna dari akar asal kepada makna baru secara refleks. Contoh ayat, you are the moon of my life. Sekian, terima kasih.